boleh guna microcontroller. Jadi dia ada satu cara untuk menggerakkan robot tersebut. Okey, itu adalah antara contoh lah microcontroller. Jadi nak tengok gambar microcontroller, sila tengok buku teks muka surat 82 Yang dia tunjuk anak panah tu, yang macam ulat gonggok tu. Okey, itu adalah micro pengawal ataupun bahasa Inggeris microcontroller. Mikro pengawal dikategorikan sebagai sebuah komputer kecil yang berfungsi untuk menerima dan memproses isyarat dan seterusnya menghasilkan isyarat untuk dilaksanakan. Mikro pengawal banyak diaplikasikan dalam sistem atau peralatan yang kita gunakan seharian seperti kawalan elektronik kereta, mesin basuh, alat kawalan jauh, aplikasi robot, sistem kawalan peralatan dan sebagainya. Jadi kalau kamu buka CPU laptop pun, laptop bahagian dalam ni kamu akan nampak lah mikro pengawal tu dalam bentuk breadboard macam tu board yang warna hijau tu ada komponen-komponen kecil dan yang tengah yang panjang tu adalah mikro pengawal. Okay, ini adalah gambar raja blok mikro pengawal yang seperti mana yang saya cakap tadi. Ada unit pemprosesan pusat. Okay, Central Processing Unit CPU. Ada Random Access Memory RAM. Okay, ada ROM, ada put input output. Okay, apa itu ROM? Read Only Memory. Okay, yang kedua microprocess ataupun bahasa Inggeris the microprocessor. Okay, microprocessor adalah peranti kawalan dalam satu chip. Digunakan bersama chip-chip sokongan seperti input, output, RAM dan ROM. Semua chip berada di luar daripada microprocess. Semua chip sokongan dihubungkan melalui sistem bus. Jadi awak tengok muka surat 83, chip microprocess yang tengah tu, persegi besar tu. Okey, jadi gambar raja blok microprocess seperti dalam buku teks Rajah 2.4.2 yang dihubungkan melalui sistem bus. Okey. Okey, so ini dia. Cikgu punya slide pun ditunjuk sama macam dalam buku teks. Okey, dia hubungkan microprocess dengan microprocessor melalui sistem bus. Jadi input, output, RAM dan ROM dihubungkan bersama. Okey, baik. Soalan pertama, definisikan mikro pengawal dan mikro pemproses. Okey, siapa nak jawab? Boleh tengok buku lah. Ni kira sesi soal jawab lah je. Okay, raise hand. Anybody? Soalan pertama, definisikan maksud mikro pengawal. Auni Rahma. Buka mikrofon. Ya. Apa maksud mikro pengawal? Mikro pengawal ialah peranti kawalan dalam satu chip. Okey, bagus. Mikro pengawal adalah peranti kawalan dalam satu chip. Okey, bagus. Thank you Auni. Okey, seterusnya apakah maksud mikro pemproses? Siapa nak jawab? Husna, Nurul Husna. Yes, Nurul Husna. Mikro pemproses ialah peranti pemprosesan mikro dalam satu chip. Okey, bagus. Terima kasih. Seterusnya, apakah fungsi mikro pengawal? Anybody? Ya, Nurin? Mikro pengawal berfungsi untuk mengawal peranti elektronik. Yes, mikro pengawal berfungsi untuk mengawal peranti elektronik. Okey, bagus. Seterusnya, apakah fungsi mikro pemproses? Anybody? Siapa-siapa? Nurin lagi ke? Pun boleh. Kalau Nurin nak jawab lagi pun boleh. Apakah fungsi mikro? Digunakan untuk melakukan kawalan yang besar seperti komputer. Yes, betul. Semua dalam buku teks lah. Jadi lukiskan gambar raja blok tadi saya dah tunjukkan.
Okay, next. Okay, seterusnya menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal. Okay, dalam mikropengawal adanya bahagian-bahagian yang dipanggil bahagian input, bahagian proses, iaitu dalam bahagian proses ada CPU Okay, dan juga ada bahagian output. Okay, ini adalah bahagian-bahagian dalam mikropengawal. Ada 3 Okay, yang pertama sekali cikgu nak terangkan tentang bahagian input. Jadi kamu rujuk muka surat 84 Selak muka surat sebelah. Okay, peranti input terbahagi kepada 2 iaitu peranti input digital dan peranti input analog. Okay, kalau peranti input digital, ia akan menghasilkan bentuk isyarat digital. Isyarat digital ni dia 1010 nombor binary dia Okay, contohnya switch tekan tutup, switch tekan buka, switch micro, penderia kawalan atau motion sensor dan penderia air. Sensor dah ada banyak switch dengan sensor, dia adalah peranti input digital kebanyakannya. Okay. Kalau kamu nak tengok gambar, boleh tengoklah muka surat 85. Switch tekan tutup tu macam mana rupa dia. Switch tekan buka tu macam mana rupa dia. Switch micro rupa dia bagaimana. Penderia pergerakan ataupun motion sensor tu macam mana rupa dia, ada kat situ. Dan juga penderia air. Maksudnya dia mengesan air lah. Contohnya kamu mencipta satu alat, satu produk. Contohnya tempat penyidai pakaian. Tempat penyidai pakaian tu kamu letakkan penderia air. Kita sidai baju dekat luar pagar kan? Dekat tempat panas, bawah panas. Jadi kalau hujan, automatik awak punya tempat sidai tu gerak masuk dalam rumah. Contoh, sebab dia dapat mengesan kehadiran titis-titis air. Okey. Contoh lain, pengelap cermin kereta, wiper. Wiper kereta tu kalau kita on, okey, dia kesan air dan dia akan terus wipe kereta, wipe cermin hadapan kereta dan cermin belakang secara automatik. Okey, bahagian input yang kedua adalah peranti input analog. Bentuk isyarat dia isyarat analog. Analog ni means kalau isyarat dia ada graf dia, graf synchronize lah. Graf macam ombak tu. Okey, kalau isyarat bentuk digital dia 01, dia graf bar. 0, 1, 0, 1 macam tu. Bar graf. Kalau analog ni dia bentuk ombak. Okey. Contoh peranti input analog, penderia cahaya, penderia jarak. Okey, infrared distance sensor ni contohnya dekat kenderaan kamu nak reverse tu. Okey, dekat kereta, reverse kan, reverse sensor. Penderia cahaya, contohnya pada lampu jalan. Okey, lampu jalan yang kat luar tu dia menggunakan penderia cahaya LDR Jadi kalau waktu malam automatik lampu itu akan tertutup. Tak perlu guna switch pun. Kalau tidak pening lah, kena gajikan pekerja pergi tutup pula switch dekat highway tu. Dekat tiang-tiang letera tu. Tak ada makna Jadi gunakan penderia cahaya lah, automatik sahaja. Dan juga penderia suhu. Ini kat mana ni penderia suhu? Contoh membakar roti streka, periuk nasi, oven, microwave. Pada suhu tertentu dia akan off cut current pada suhu dia rendah balik, dia nak tinggikan lagi, dia onkan current tu. Okey. Okey, ini saya senaraikanlah peranti-peranti input digital dengan operasi dia. Okey, switch tekan tutup peranti digital. Apabila switch ditekan, litar tertutup dan arus elektrik akan mengalir. Cikgu tak dengar? Tak dengar ke? Dengar. Dengar kan? Maha tak dengar dia kata. Okey, switch tekan buka peranti input digital. Apabila switch ditekan, litar terbuka dan arus elektrik akan terputus. Kena faham
Walaupun nama dia switch tekan buka, tapi bukan bermakna lampu tu buka. Macam saya ajar elektrik hari tu, kalau saya kata switch terbuka, litar tu putus kan? Lampu akan terpadam. Sama juga dengan konsep peranti input digital ni. Kalau switch tekan buka, maknanya litar tu terbuka, arus elektrik terputus, lampu tak boleh on. Switch tekan tutup bermakna bila switch ditekan, litar tertutup, arus elektrik mengalir, lampu menyala. Sama je dia punya konsep, macam litar elektrik. Okay. Switch micro pula boleh berfungsi sebagai switch tekan tutup atau switch tekan buka, bergantung kepada terminal. Sebab switch micro ni, kalau tengok gambar muka surat 85, Raja Foto 2.4.6, dia ada 3 terminal. Terminal COM, terminal NO dan terminal NC. Jadi bergantung kepada kita pasang wire tu dekat mana. Okay, kalau kita pasang pada COM dengan NO, dia akan jadi switch tekan tutup. Kalau kita pasang pada COM dengan NC, dia akan jadi switch tekan buka. Macam itulah. Okay, penderia pergerakan mengesan pergerakan haba yang dihasilkan oleh manusia atau haiwan. Penderia air mengesan keadaan air di sesuatu tempat. Penderia jarak mengesan dan membaca ukuran jarak. Penderia cahaya, nilai perintah akan berubah. Ni yang saya kata dekat lampu jalan ni. Penderia suhu mengesan suhu dalam julek dan tentu. Suhu yang dikesan diubah menjadi isyarat analog. Okey, saya nak bagi tahu kamu, bentuk elektronik ni dia agak susah sikit untuk dipelajari. Kalau kamu ambil bidang elektronik pun, kejuruteraan elektronik di universiti ke, ambil ijazah ke, diploma ke, master ke, PhD ke, tajuk elektronik adalah paling susah sekali untuk difahami. Sebab apa? Sebab otak kamu tu macam otak digital macam budak ASK. Macam budak asal sains komputer, diorang ni lebih kepada digital otak diorang 1-0, otak dia 1-0-1-0 je. Dia nombor binary yang main dalam kepala dia. Kadang kalau kita ni jenis otak kita lambat proses, saya macam slow sikit, tak boleh nak masuk otak macam lambat sikit. Tapi elektronik memang agak mencabar lah, jadi kamu kena telan lah terpaksa. Okay, peranti output pula. Okay, bahagian yang ketiga peranti output Okay, so kamu on track lagi ke? Tidur ke? Tak. Okay, jadi bahagian output. Okay, tengok bahagian output pula ke surat 87. Bahagian output ni kamu nampak dengan mata. Kamu nampak dengan mata. Contohnya pada LED. LED tu adalah light emitting diode. Contohnya dekat laptop kamu, handphone kamu. Kan dia ada ni, kan ada lampu kan. Lampu bahagian belakang tu, dekat TV tu ada lampu on off kan. Warna hijau, warna merah. That is peranti output lah. Kita nampak. Okay, kalau merah means TV tutup. Kalau hijau means TV terbuka. Macam kamera laptop on, dia ada keluar lampu tu. So dia guna LED dekat situ. Okay, peranti output akan melaksanakan isyarat output. Kita nampak. Kita sebagai pengguna, kita nampak isyarat output tu. Okay, peranti yang memerlukan 5 volt ke atas perlu menggunakan bekalan kuasa tambahan untuk beroperasi. Maksudnya kalau diode pemancar cahaya LED ni, dia tak perlulah voltan tinggi. Voltan dia 5 volt ke bawah. Kemudian buzzer. Buzzer ni yang bunyi tek. Maksudnya orang tekan loceng dekat pagar tu, yang kamu dengar dalam rumah tu. So peranti output dia buzzer, kamu dengar dalam rumah lah. Nanti kan ada orang datang kat luar, hantar apa, barang Shopee Okay, kemudian geganti atau relay. Okay, kemudian motor arus terus, DC motor. DC motor ni untuk menggerakkan sesuatu benda supaya berfungsi, berputar lah. Contohnya macam kipas guna direct current motor lah, motor arus terus. So kipas tu akan berpusing. Dia guna motor. Okey, begitu juga dengan motosikal, dia menggunakan motor lah sebab dia ada menggunakan motor Okey, dan juga LED 12 volt. Ini gambar-gambar dia lah. Okey, gambar-gambar geganti, buzzer, motor arus terus. Okey, lampu LED. Ini adalah LED
Okey, habis slideshow saya. Okey, setakat ni ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada Oh, ramai juga yang masuk hari ni, 30 orang. Yeay, saya seronok, saya suka. Saya rasa macam best ni, ramai yang masuk. Happy saya. Tak ada cikgu apa yang tak ada ni, jap. Baca mahal ni. Tengok problem. Rasanya mahal awak punya internet problem. Sistem bas tu apa cikgu? Sistem bas ni bukan bas yang kamu naik dekat jalan tu Dia kita umpamakan microphone process dihubungkan dengan peranti input, dengan peranti output, dengan RAM, dengan ROM melalui sistem bas. Maksudnya dia sentiasa berhubung. Itu maksud dia. Dia connection, dia ada connection. Sebab tu kita panggil sistem bus. Okay, Nurin? Okay. So, saya tak nak ada banyak-banyak sebab nanti dia tak masuk otak. Okay. Hari Jumaat ni baru saya nak masuk muka surat 89. So, saya nak tanya, ada soalan tak nak tanya? Kalau tak ada soalan nak tanya, saya nak buat quizzes live Saya nak try ni saya punya quiz ni menjadi ke tak. Ada soalan nak tanya? Siapa dapat makan paling tinggi quiz nak bagi hadiah lah. Hadiah dia macam biasalah, top up. Kalau nak bagi hadiah-hadiah lain macam benda-benda lain susah nak hantar kan. COVID ni bahaya. Bahaya COVID ni. Jadi senang ni top up je. Saya rasa kamu semua pakai prepaid ke postpaid Ramai pakai prepaid kan? Ramai pakai prepaid kan? Bukannya kamu tumpang yang ayah mak kamu punya kan? Tak. Tak kan? Okey lah, senang lah macam tu. Okey? Baik, kalau semua okey, cikgu nak bagi quiz. Kita try lah quiz yang cikgu buat ni tadi. Jadi ke tak? Sekejap Sekejap. Cikgu nak share link. Okay, tengok dekat bahagian komen. Okay, dah ready Semua ready? Semua ready? Sekejap, cikgu nak share screen lah. Sekejap, cikgu. Kalau tak share screen tak nampak pula. Tak tahu. Selesai lah. Sekejap. Dia yang baru masuk. Okey. Okay, nampak Okay, cikgu dah share tu screen tu. Apa benda buat ni? Okay, cikgu start now Jadi kamu klik lah. Kamu boleh klik tak dekat cikgu punya share link tadi? Boleh tak? Ya. Boleh. Boleh. 1, 2, 3. Kamu dah join ke? Kenapa saya tengok tak ada player pun sini? Dah masuk nama dah? Tulis nama. Dah tulis nama kamu. Okey. Tak boleh Saya tak boleh ni. Sekejap cikgu. Boleh tak kamu klik? Oh, dah masuk dah. Okey, saya dah nampak dah ramai. Okey, saya start lah.
Okay, you are playing with 11 other players. Tapi kenapa saya tak boleh tekan start? Sekejap Kejap. Saya set lagi sekali. Something wrong here. Okay, continue. Tadi saya dah test dah. Okay, try yang tu. Try yang 612 tu. Okay, 1, 2, 3. Okay. Boleh ke nampak ke soalan kat kamu? Okay, ni soalan dia. Okay, ada 17 players. Okay, semua dah berjawab ke? Belum Okay, teruskan. Okay, buat.
Okey, semua dah siap? Belum? Okay, cikgu bagi masa lama sikit lah sebab dia 20 soalan. Boleh rujuk buku, tak ada masalah. Okey, lagi 2 minit cikgu akan end game. Okey, cepat-cepat jawab. Sekarang ada tong di 4 players. Okey, 2 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Okey, 16/25 done. Okey, ada lagi 8 orang belum. Okey, segera-segera. 16 orang. 17. Okey, cepat-cepat submit. Okey, cepat-cepat submit. Okey, cikgu end Okey, kita dah ada pemenang. Yeay. Okey, pertama Raihan. Raihan mana
Kejap. Raihan mana ni? Raihan kelas mana? Raihan? Ya, okey. Tempat pertama Raihan 85 markah. Oh, kena ambil gambar ni sekejap Okey, tempat pertama Raihan. Tempat kedua Hasnan 2 KA 1 kan? Tempat ketiga Ardini 2 KA 1 70 markah. Hasnan 80 markah. Okey, Raihan kelas 2 KA 1 juga. 2 KA juga ke? Tak ingat ah. Raihan mana? Wano Raihan Raihan ni Wano Raihan ke? Tolong ni respon. Raihan ni Wano Raihan ke? Cikgu. Oh, okey. Okey. So tadi okey. So 25 orang saya mengucapkan terima kasih lah. Okey, kepada kamu punya participate seronok juga buat live quiz ni. First time saya buat. So nanti 3 orang ni, Raihan, Hasnan dengan Ardini, tolong WhatsApp saya personal untuk saya bagi hadiah. Okay, alright. Okay, baik kelas. Itu saja kelas kita pada hari ini. Okay, jadi saya akan bagi nota untuk kamu salin, tulis dalam buku tulis masing-masing ataupun print dan tampal. Jadi tidak semestinya siap pada hari inilah. Okay, saya akan tanya balik progress dia pada hari Jumaat nanti pasal nota tu. Tapi nanti nota tu saya akan bagi dalam grup WhatsApp sebab nanti siapa yang tak masuk dalam Meet ni pun dia orang boleh tengok dan buat jugalah sekali dia punya nota tu. Okey, jadi sebelum kita menutup kelas kita, tolong pastikan semua sekali tolong isi kehadiran. Tolong isi kehadiran dekat link cikgu tu, link Kak Mel tu. Semua yang ada dalam kelas ni, 30 orang ni, tolong isi kehadiran sekarang siapa yang belum isi. Isi kehadiran kat sini. Dekat link cikgu tu. Link cikgu tu cikgu buat khas untuk link cikgu je. Cikgu Mel tu saya lah Sebab senang kamu nak cari apa-apa link cikgu, nak cari modul ke, nak buka buku teks digital ke, nak tengok YouTube cikgu ke apa semua, nak tengok link Gmeet cikgu ke, tengok dalam tu. Kehadiran pun, kehadiran hari ni isi dalam tu juga. Okay, semua dah isi kan? Dah. Kehadiran berapa orang isi? 17. Tapi cikgu baru dapat 17 respon. Kehadiran 18. Yang lain tolong isi. Patut ada 30 isi 19, 20, 21, 22, 23. Okey, 24. Cikgu boleh monitor terus kat sini. Okey, lagi 6 orang tolong isi. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alhamdulillah, okey, settle. Okey, jumpa lagi pada hari Jumaat pukul 8 pagi. Tapi saya tak nak buat 8 pagi, terlalu awal. Kamu hari tu ramai tak bangun tidur lagi. 8.30 boleh? Boleh. Boleh 8.30 pagi Sebab saya tak boleh ambil masa orang lain sebab nanti ada subjek lain pula. Saya buat 8.30. Pukul 8 awal sangat. Takut kamu tak bangun tidur lagi. Okey, 8.30 kita jumpa hari Jumaat. Okey, terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.